Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak pernah rasa jemu untuk mensyukuri, melafazkan rasa syukur kita kepada Allah atas pelbagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan kita sudah sampai ke hujung program kita pada kali ini, ibrah daripada surah Yusuf. Surah Yusuf diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hujung-hujung keberadaan baginda dan umat Islam di Mekah sebelum berhijrah. Boleh dirumuskan daripada pendapat kebanyakan para ulama yang membicarakan tentang asbabun nuzul surah ini. Tidak ada asbabun nuzul yang spesifik, tetapi ianya diturunkan selepas daripada turunnya surah Hud dan sebelum daripada turunnya surah Al-Hijr, iaitulah di antara selepas daripada peristiwa kematian Abu Talib dan juga kewafatan Sayyidatina Khadijah, dan sebelum berlakunya Bai'atul Aqabah yang pertama. So itu adalah range masa ketika turunnya ayat ini. Jadi surah Yusuf turun bukan untuk tackle intellectual, konsep-konsep dasar-dasar yang penting sebagai teras agama, tetapi ia datang untuk mengukuhkan emosi, kepercayaan. Ia berkaitan dengan soal dalaman. Maka impact yang sepatutnya lebih dihayati apabila kita mentadabbur surah ini adalah kesannya kepada kejiwaan kita, dan kita adjust lah expectation kita. Takut nanti kita fikir pada aspek konsep-konsep intelektual kita nak letak dalam kepala, tapi kepala kita tak kenyang, kan? Kerana dia bukan beri makan kat kepala, dia bagi makan kat hati. Dia bagi makan kepada jiwa kita untuk menambahkan keyakinan kita, dan juga besarnya, maha bijaksananya Allah SWT mengatur pelbagai kejadian dalam hidup ini yang membawa kepada akhirnya ia berkesudahan dengan sesuatu yang baik. Jadi kita sudah sampai kepada hujung. Saya rasa dari segi penyampaiannya macam awal lah, insya-Allah akan habis tinggal lebih kurang dalam beberapa ayat saja lagi. Namun soalan yang diterima boleh tahan jugalah, banyak ni di sini, dan soalan-soalannya bagus-bagus belaka, melengkapkan perbincangan, menampung apa yang saya terlepas pandang, dan memohon untuk dipertegaskan apa yang mungkin masih kabur dalam pemahaman mungkin sebahagian daripada kita, kerana mungkin penjelasan saya tidak begitu baik dalam beberapa poin yang telah kita sentuh tadi. Kita habiskan terlebih dahulu ayat-ayat yang berbaki. Setelah berita tentang Yusuf alaihi salam, berita tentang menteri Mesir telah menghalang ataupun menahan Bunyamin menjadi tahanan atas tuduhan mencuri. Kemudian abang yang sulung mengambil keputusan untuk tidak balik. So abang yang sulung tu sebenarnya kita boleh katakan dia tidak hilang, tetapi dia refuse untuk balik, dan dia hanya akan balik kalau Yaqub panggil balik. Dia tak sanggup nak berdepan untuk melihat respon pertama Yaqub apabila berita tidak baik itu disampaikan. Agaknya anak-anak sulung macam tu kot. Tak tahulah sebab bonding dia dengan bapa dia mungkin lebih sikit lah. Kalau compare dengan adik-beradik yang lain, mungkin anak sulung lebih understanding lah tentang hati bapa, kan Yang bawah-bawah ni buat meragam je lebih, kan? Jadi yang sulung ni dia tak sanggup nak berdepan lah, So dia boleh kita katakan dia tidak hilang. Dia tidak balik, tapi dia tidak hilang. Dia berada di Mesir, boleh dihubungi. Yang hilang ialah Yusuf, yang ditahan adalah Bunyamin. Bukan ditahan, yang dihukum, iaitulah Bunyamin atas pertuduhan tadi. Maka kesedihan yang melanda berlaku ke atas Yaqub alaihissalam. Kesedihan membawa sehingga matanya menjadi putih. Ada satu yang saya sempat baca sebentar tadi, sahabat memberikan pendapat menyatakan bahawa menangisnya Yaqub sehingga matanya menjadi putih, tak tahulah kronik conjunctivitis ke apa ke trauma, kerana begitu banyak sangat lama sangat menangis. Dia menzahirkan aspek kemanusiaan, keinsanan,
Yakub itu, ya, bahawa ia adalah satu expression biasa bagi seorang manusia. Kita boleh menerima sisi pandang tersebut kerana surah Yusuf memang banyak menonjolkan aspek-aspek kemanusiaan di sebalik kerasulan watak utama dalam cerita ini, iaitu Yakub dan juga Yusuf alaihissalam. Maka Yakub telah meminta supaya anak-anak dia pergi meninjau, menyiasat, tajassus, bukan tajassus tapi tahassus. Ya, ada soalan yang timbul tadi, saya masih tidak jelas antara tajassus dengan tahassus. Tajassus dan tahassus terjemah ke bahasa Melayu, dua-dua bermaksud pergi mengintip, pergi menyiasat. Tetapi tajassus mengintip dengan niat yang jahat. Tahassus mengintip dengan niat yang baik. Kalau pergi mencari salah orang, kalau pergi mencari kekurangan, kejahatan orang, itu namanya ialah tajassus. Ya, mengintip apa benda tak elok dia buat ni, ya, intip mana-mana, ya, cerita apa masa-masa manis apa ni Piramli tu ke, kan, nak korek dinding ke apa ke, itu tajassus. Tahassus ialah mencari maklumat, mengintip tapi dengan maksud mencari maklumat kerana berlaku kehilangan, kerana berlaku sesuatu yang memerlukan agar maklumat itu diperolehi. So itu beza di antara tajassus dengan tahassus. Ulama-ulama ada sebutlah tajassus dengan tahassus. Tajassus cari maklumat untuk sebar ke orang, which is negatif. Tahassus cari maklumat untuk menyelesaikan keperluan peribadi. So ia adalah motif yang sejahtera. Itu beza dia. Maka mereka pun bergerak menuju ke Mesir pada perjalanan yang ketiga. Ini lawatan yang ketiga mereka ke Mesir. Saya melihat boleh juga kita faham bahawa dia memperlihatkan bahawa sebenarnya, saya tak nak guna perkataan sebenarnya, ya. Sebenar tu habit, kadang-kadang kita sebut kita tak maksudkan pun, tapi sebenarnya perkataan tu besar, dia punya makna dia sebenarnya. Bagaimana awak tahu itu yang sebenarnya? Ya, kita ni kadang-kadang main cakap je, kan, kadang-kadang begitu. Jadi apa yang saya dapat gambarkan ialah keluarga Yakub alaihissalam bukan keluarga miskin, ya, kerana mereka boleh ada kemampuan untuk berulang-alik daripada Palestin ke Mesir. Pemergian mereka ke Mesir bukan desakan kemiskinan, tetapi kekurangan bekalan makanan yang menjadikan kaya ke miskin tak ada faedah sangat kerana tak ada benda yang nak dibeli untuk makanan. Jadi ada kait dengan isu awal tadi yang saya sebutkan tadi. Maka mereka itu boleh pergi. Ini adalah pemergian yang ketiga. Apabila mereka pergi ke Mesir pada kali ketiga untuk menghadap Yusuf alaihissalam, dalam ayat yang ke-88 mereka telah berbicara dengan Yusuf dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang ke-88, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur waji'na bibida'atin muzjatin fa'awfi lana al-kail wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Kata mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mereka pergi ke Mesir, ya, menghadap Yusuf alaihissalam, mereka telah berkata, ayyuhal aziz, wahai Datuk Menteri, ya, massana wa ahlana dur, setakat ini semua yang berlaku ini telah menyebabkan keluarga kami berada dalam kesusahan dan tekanan yang sangat berat. Ya, mereka menyatakan kepada Yusuf, wajidna bibida'ah muzjah, dan kami datang dengan membawa segala yang kami ada, ya, dari segi barang-barang ini untuk dijadikan tukaran bagi mendapatkan bijirin. Fa'aufi lanal kail, maka berikanlah, penuhkanlah bahagian kami. Wa tasaddaq, dan bagilah, sedekahlah lebih sikit. Ya, sedekahlah lebih sikit kerana kami berada dalam keadaan yang sangat susah. Innallaha yajzil mutasaddiqin, dan sesungguhnya Allah itu memberi pahala yang banyak kepada orang-orang yang bersedekah. Ya. Jadi ayat itu sudah menampakkan yang perangai-perangai, yang ego ke, yang semua-semua tu dah macam melted, ya, dia dah mula mencair, dan ayatnya sudah mula berbentuk merendah diri di hadapannya. So dah ada bibit-bibit
keinsafan. So harapnya insaf lah ya, tapi kita tak tahu lagi setakat mana keinsafan mereka ni. Itulah ada hadis yang menyebut ya, kata Nabi SAW, man syaba ala syai'in syaba alaih. Siapa yang terbiasa dengan satu perangai sehingga membawa sampai ketualah dia dengan perangai itu. Maksud dia, kalau kita ni dah terbiasa sangat dengan satu perangai, tak berubah-ubah, lekat sampai ketua lah perangai tersebut. Ya, kalau kerja kita memang kuat tidur, ya, dah dekat-dekat nak kahwin ni, ubahlah perangai kuat tidur tu. Kalau tak ubah juga, dah sampai umur 30 tahun, 35 tahun, masih lagi dengan perangai kuat tidur tu, insya-Allah sampai ketua ganyut lah. Tidurnya, payah dah nak ubah. Jadi, anak-anak Yakub ini sudah sepanjang-panjang kita bersama daripada pagi semalam, mereka itu konsisten dengan perangai mereka yang macam-macam ni. Jadi di akhir-akhir ini kita mengharapkan kesusahan-kesusahan yang luar biasa ini sudah boleh membantu untuk mereka menginsafi dan membuat perubahan menjadi insan yang lebih baik. So setakat ni nampak macam okey sikit lah. Ya, ketika dia menghadap Yusuf ni, kita harap ia istiqamah. Tapi depan ni tak tahu lagi lah apa cerita dia. Maka kata mereka, keluarga kami susah dengan ujian-ujian yang menimpa ini. Hak ni je lah barang yang kami boleh bawa dan nak ditukarkan. Maka tolonglah terima tukar beli ini, namun berikanlah tambahan, sedekahlah sikit, dan sesungguhnya Allah akan membalas, ya, maknanya orang-orang yang bersedekah itu dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Jadi bila mereka menghadap Yusuf dengan keadaan yang sebegini, Yusuf mengetahui yang keluarganya berada dalam keadaan yang sangat susah, sudah sampai ke titik terendah dari segi kesusahan yang menimpa, dan mungkin kiranya pada hitungan Yusuf, enough is enough. Ya, maksud dia, apa yang dia plan tu untuk nak menyampaikan kepada misi dia menyatukan keluarga, rasanya nak heret keluarga ni, khususnya adik-beradik dia ni, untuk turun serendah-rendahnya. Kalau cerita 3 Abdul tu, maknanya dah kena lelong dah dekat pasar. Teng-teng, 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 kan, berapa dirham nak jual ni. Jadi maknanya diorang ni dah tak ada apa dah, habis dah. Maka Yusuf kira sampai dah masanya untuk dia mendedahkan identiti dia. Ya. Lalu Yusuf telah melontarkan satu soalan yang mengejutkan, ya, kepada mereka. Apabila permintaan mereka supaya Yusuf menerima jual beli tersebut telah dibalas dengan soalan daripada Yusuf di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ya, Yusuf berkata, tahukah kamu betapa buruknya apa yang telah kamu lakukan kepada Yusuf dan adiknya, ya, iaitulah Bunyamin tadi, semasa kamu masih jahil tentang keburukan perbuatan yang kamu lakukan. Pertanyaan itu sangat direct, tak ada mukadimah. Apakah kamu fikirkan? Tahukah kamu betapa teruknya benda yang kamu pernah buat kepada Yusuf dan adiknya? Apakah yang dibuat oleh adik-beradik Yusuf ini kepada Bunyamin? Kita tak ada maklumat lah. Tapi sebab awal-awal hari itu mereka dah declare dah bahawa mereka memang tak suka dengan dua beradik ni, terutamanya Yusuf dan adiknya. So maknanya adiknya mungkin menghadapi tekanan emosi, kalau tidak tekanan-tekanan yang lain, dengan sikap yang ditunjukkan oleh abangnya. Maka Yusuf telah menggemparkan mereka dengan satu soalan, ya, tahukah kamu betapa buruknya apa yang telah kamu buat kepada Yusuf? Jadi bila dengar je nama Yusuf tu, habislah flash balik ni, cak dalam kepala kan, ya. Segala-galanya dengan perigi, dengan baju bercaritnya, dengan segala-gala, dengan darah serigalanya, apa semua, dengan bapak menangis gaduh semua, habis keluar balik semua, dan menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang terlalu terkejut, sehingga soalan, respon mereka kepada soalan yang ditanya itu juga boleh menggambarkan betapa paniknya mereka, ya, apabila mereka berkata, qalu, adalah ayat yang ke-90, innaka la anta Yusuf. Ya, kan awal-awal tu nampak macam ada kelibat lah, wahum mungkirun. Tak coach, tak, kalau daripada dalam telaga jadi menteri pula kan, ya, macam tak logik langsung. So tak ada sebab. Tapi bila kena macam tu, terus mereka tertanya, ya, innaka la anta Yusuf. Ya,
adakah sesungguhnya engkau ini sesungguh-sungguhnya Yusuf? Tu kalau nak terjemah dia lah ya. Sebab dia ada innaka la anta. Berkali-kali taukid, penekanan dikenakan. Adakah sesungguhnya engkau ini sebenar-benarnya Yusuf? Ditanyalah ya, kerana terkejut mereka. Lalu Yusuf menjawabnya dengan berkata, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina. Ya, saya Yusuf dan ini adalah so Bunyamin adalah ya bersama-sama di situ, menghilangkan segala tanda tanya dan menggemparkan semua yang hadir dalam sesi. Kenapa saya kata semua yang hadir? Kerana ada ayat selepasnya yang indicate kepada benda itulah ya. Qad manallahu alaina, kami adalah orang yang telah dikurniakan oleh nikmat kepada Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak mensesiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Ya, saya Yusuf, ini adik saya, adik kamu lah ya. Dan kami adalah orang-orang yang mendapat nikmat, diselamatkan oleh Allah daripada kejahatan kamu. Apakah rahsia saya Yusuf yang dahulunya di dalam perigi, hari ini berada di hadapan kamu? Rahsianya ialah bagi orang-orang yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak mensia-siakan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi Yusuf merumuskan bahawa bekalan beliau selama ini bermula daripada segala yang berlaku di rumah, membawa kepada dicampak ke dalam perigi, kemudian dibawakan oleh kafilah dan dijual dengan harga yang murah di pasar, dibeli oleh Perdana Menteri pada masa itu, diletakkan di istana berhadapan dengan godaan Imra'atul Aziz ya, aka Zulaikha itu, kemudian berdepan dengan masalah desperate housewife tu, kemudian masuk dalam penjara. Segala-gala yang berlaku ini, apakah yang mengekalkan aku, yang membekalkan aku untuk bertahan? Iaitulah takwa dan sabar. Apakah takwa dan sabar itu, tuan-tuan dan puan-puan? Takwa adalah mengekalkan diri dalam keadaan yang sedar, conscious. Mengekalkan diri dalam keadaan yang conscious. Maknanya tidak tenggelam, larut dalam musibah demi musibah, ujian demi ujian, godaan demi godaan, bencana demi bencana yang boleh menyebabkan kita ini orang kena rasuk. Sama ada kena rasuk dengan suami, kena rasuk dengan bini, kena rasuk dengan girlfriend, dengan boyfriend, kena rasuk dengan duit, kena rasuk dengan kesusahan, kena rasuk dengan kegembiraan, hilang kesedaran, menjadi hamba kepada nafsu ataupun kejadian-kejadian yang merangsang di persekitaran. Orang yang bertakwa ialah orang yang tidak dirasuk oleh benda-benda yang berlaku ini. Dia kekal berada dalam keadaan yang sedar dan bersabar. Sabar terhadap apa? Bukan hanya sabar terhadap kesusahan, tetapi juga sabar terhadap peluang dan kesenangan. Sabar terhadap kesusahan bermula daripada berada di dalam perigi. Sabar kesusahan yang memuncak ketika berada di dalam penjara. Tetapi sabar yang dipuji ya, khususnya dalam perbahasan oleh Ibn Taymiyah pada membicarakan tentang hal ini, Ibn Taymiyah menegaskan bahawa kemuncak kesabaran Yusuf apabila dia menolak tawaran zina oleh Imra'atul Aziz, kerana pada masa itu ia berlaku di dalam bilik yang terkunci di istana di antara wanita bangsawan dengan seorang perantau yang tidak punya sebarang saudara mara untuk dipertimbangkan soal maruah dan sebagainya. Tetapi Yusuf kekal memilih untuk menolak dengan kesabarannya terhadap ujian tersebut. Jadi kita boleh mengambil iktibar kekuatan yang ada pada Yusuf itu adalah pada takwa dan sabar. Dan sabar juga kena develop dua-dua angle. Kadang-kadang mungkin kita cepat membina kesabaran terhadap kesusahan, tapi kita tidak membina kesabaran terhadap kesenangan.
Ya, kalau dekat universiti ni, kalau kita buat program-program bina insan lah apa semua, ataupun mungkin dalam bahasa Timur Tengahnya tamrin, katalah sebut gitu, ya, kita aturkan macam-macam program untuk melasakkan, ya, para mahasiswa-mahasiswi, para peserta, ya, tak boleh tidur pukul 3 baru tidur, 4.30 dah bangun, ya, lepas tu masak bubur lembik dengan kulit limau dan juga biji kopi, ya, kemudian tak dibenarkan mandi, kemudian kena marah, kena tengking lagi dan sebagainya, untuk melasakkan jiwanya supaya boleh kekal bertahan memperjuang hingga ke akhir hayat. Tiba-tiba graduan daripada latihan intensif yang maha susah itu tumpas dengan sebuah Myvi second hand dengan peningkatan gaji daripada 800 ke 1,500. Masa motor Kapcai third hand dibeli dengan harga RM500 dulu, boleh pergi ke sana sini untuk program-program yang penting, tapi semenjak motornya beranak jadi 4 tayar ada bumbung, dia dah komitmennya dah merosot dah. Ya. Jadi akhirnya yang menghilangkan wajah-wajah pejuang daripada kalangan pejuang universiti di kampus adalah ujian kesenangan rather than ujian kesusahan. Jadi maknanya modus operandi tu nak kena review sikit lah. Kena buat latihan kesenangan. Macam mana menguruskan kesenangan? Macam mana nak menguruskan kesenangan? Duit PTPTN datang, nak simpan ke, nak bagi mak ke, nak buat apa ke, kalau boleh certain portion, saya pun kena nasihat diri sendiri jugalah kan, certain portion simpan, infak ke apa ke, jangan belanja semua. Masuk duit tukar handphone, masuk duit tukar handphone. Lepas tu pakai Samsung S4, dah kerja tak apa lah kan, dengan duit PTPTN tu beli S4, lepas tu update status Facebook. Mengapakah pada masa ini para ibu bapa meletakkan mahar dan hantaran yang tinggi terhadap rumah tangga? Tidak sunnah. Ya. Update guna S4. Oh, S4 ada duit ya. Nak prepare untuk kahwin tu macam-macam pula isu dia. Dah lah update S4, lepas tu di Secret Recipe Pavilion. Tu kira okey lagi lah, tak naik tingkat atas lagi kan maknanya tak apa kenalah ujian kesenangan. Jadi kita kena ingat kesabaran dan juga ketakwaan. Baik, diserangkan itu fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Apabila Yusuf dengan begitu mudah, dengan begitu jelas menyatakan aku adalah Yusuf, sudah tentulah kita dapat membayangkan berada dalam keadaan yang begitu kucak kacir. Teringat balik segala kemudahan yang diberikan, barang yang tidak diambil dipulangkan balik, lepas tu dengan bapa habislah flash habis semua benda ni, maka membawa mereka kepada membuat pengakuan. Kata mereka ayat yang ke-90 daripada Yusuf, surah Yusuf, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Ya, kata mereka, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami disebabkan oleh ketakwaan dan kesabaranmu, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Maknanya terus berubah. Apa yang mereka tahu dan fikir tentang Yusuf telah berubah, kerana memori terakhir mereka, Yusuf adalah seorang budak miskin malang. Miskin maksud saya bukan miskin Melayu, miskin Arab ni, budak yang kita kesian kat dia sebab dengan selambanya mereka mencampakkan dia ke dalam perigi. Terlalu sukar untuk dibayangkan seorang yang dicampakkan di perigi itu hari ini adalah Perdana Menteri kepada sebuah kerajaan yang sangat besar yang berpusat di Mesir pada ketika itu. Maka kata mereka, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau daripada kami. Kerana apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah kerana ketakwaan dan kesabaran yang kau sebutkan tadi. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Akhirnya mereka mengaku salah. Ya. Bila mereka mengaku salah, kita dapat melihat keindahan dan kemuliaan akhlak Yusuf. Yusuf tidak pula mengambil peluang pada masa itu untuk melepaskan isi dada dia. Dia geram tak? Geram. Siap kena tuduh mencuri lagi. Baru je berapa bulan lepas kan, masa kali pertama datang kan. Tak lalu kata, ya wahai para pembesar semua, tengoklah, inilah semua ni, hamba-hamba nafsu ni. Tak ada. Cukup sekadar untuk mereka mengakui salah dan dapat menginsafi apa yang pernah mereka lakukan,
Maka apa yang dikatakan oleh Yusuf, ya, segera dalam ayat yang berikutnya, "Sriba alaikumul yaum yaghfirkumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Tidak ada keaiban, ya, tidak ada tempelak kehinaan, ya, pada diri kamu terhadap perbuatan yang telah kamu lakukan. Maknanya udahlah, ya, ampunkan kesalahan kamu atas pengakuan salah dan taubat yang kau sebutkan tadi, kerana Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya Yusuf segera menamatkan rasa malu yang ditanggung oleh adik-beradiknya. Dia tidak mahu malu itu berpanjangan, sebab ada orang lain ni, kan, maknanya pekerja-pekerja ke yang berada di situ tidak ada rasa malu kerana dengan memohon keampunan daripada Allah, pengakuan bersalah, ya, maknanya ia merupakan penghapus kepada kesalahan-kesalahan yang lain. Amat besar, ya, jiwa Yusuf, yang kalaulah kita berada di tempat Yusuf, bukanlah satu benda yang mudah untuk kita memaafkan, ya, apa yang pernah dibuat. Pernah terdengar dalam masyarakat kita sekarang pun kadang-kadang perbalahan di kalangan adik-beradik ni macam-macam, ya. Memang boleh buat drama. Memang boleh buat drama. Masa saya sekolah dulu, saya tingkatan 3, ahli usrah saya pelajar tingkatan 1, baru masuk seminggu dah perangai macam pelesik dah di sekolah. Ya, orang cakap macam-macam dan dia dok kira asyik nak bergaduh aja, semua benda tak betul. Pada masa itu saya terfikir, kenapa teruk sangat dia ni lah, lebih kurang ni kan, ya. Sebab kalau dia tak ada buat apa-apa, tengok muka dia rasanya muka orang baik, kan, tapi perangai teruk sangat. Jadi saya tak ingat beberapa bulan selepas itu, lepas dia masuk, tapi saya ingat occasion perbualan saya dengan dia di tepi padang sekolah Izzuddin Shah tahun 1990, ya, di bawah sebatang pokok yang besar tu. Saya bercakap, orang kata heart to heart dengan dia lah. Saya kata pada dia lebih kurang apa sebenarnya yang dia nak tunjukkan. Maksud dia, saya tak tahu kenapa kau ni jahat sangat, tak tanya macam tu lah. Sebenarnya nak tunjukkan apa ni. Jadi barulah terkeluar cerita. Dia kata mak dengan ayah dia bergaduh dan telah bercerai. Kenapa bercerai? Bercerai sebab bapa dia tidak tahan, emaknya tidak tahan dengan perangai ibu mertuanya, iaitu mak kepada ayah dia, yang bencikan kepada mak dia. Macam-macam penghinaan yang dibuat, dan kemuncak yang paling teruknya ialah opah dia. Cerita dia ni lah, ya. Kalau lah kot dia ada sini, mana saya tak perasan, ya. Minta cerita, jangan mengaku pula saya lah tu. Kita jumpa sembang nantilah, ya. Pinjam cerita. Macam lama dah, tahun 1990 lahir dah. Ni tahun 1990. Tahun 1990 tu. Dia kata opah dia telah sapu minyak masak di tangga dapur rumah. Dan masa mak dia dukung dia turun daripada tangga tu, mak dia terterap jatuh atas tanah kerana opahnya nak menyakitkan hati dia lah. So konflik dalam keluarga, dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu, masih lagi ada benda-benda macam tu. Ya, saya kadang-kadang tak tahu kenapa, apa ke penyakitnya. Mental lah. Rasa macam tu, kalau benci sampai ke tahap macam tu. Jadi mak dia dah tak tahan akhirnya, dan bapak dia pula jenis ikut sahajalah, tak berani nak membantah perbuatan-perbuatan mak dia. Tak tahulah apa yang difikirkan. Akhirnya berlaku penceraian. Dan selepas pencerai, mak dia lari bawa dia, bapak dia cari. Bila bapak dia tahu dia duduk dekat, katalah duduk di Teluk Intan, bapak dia datang Teluk Intan. Mak dia dapat tahu bapak datang, mak dia lari pula. Lepas tu pindah sini, pindah sana. Jadi itulah kehidupan dia. Dan dia telah berazam UPSR, dia nak buat elok-elok. Masa tu baru lagi UPSR, sebab dia nak masuk sekolah asrama. Dia nak lari daripada mak dengan bapak dia. Tapi bila dia masuk asrama, dia dapat masuk asrama sekolah Izzuddin Shah, mak dengan bapak dia masih lagi mengganggu dia. Mak dia bagi duit, bapak dia pula lepas beberapa hari datang sekolah bagi duit, kata jangan ambil duit mak. Mak kata jangan ambil duit bapak. Jadi dia kebingungan dan dia tak tahu macam mana nak menzahir, nak menyatakan kebingungan dia. Akhirnya dia buat perangai sepak tu, gaduh dengan orang ni, pukul orang ni, bertumbuk dengan orang tu. Jadi saya rasa mungkin masa tu yang saya terregister dalam kepala ni, tak ada budak jahat tak bersebab.
Maksud dia jahat macam mana pun adalah bendanya tu. Ya. Jadi konflik dalam domestik ni, dalam rumah tangga ni, macam-macam benda boleh berlaku. Dan untuk Yusuf, apa yang telah dilakukan oleh adik-beradik kepada adik-beradiknya sangat-sangat besar. Tetapi berdendam tidak bawa sampai ke mana lah. Ya, untuk keterangan lanjut boleh tanya Prof Muhayya lah. Prof Muhayya akan bagi nasihat. Menguruskan rasa dendam ni, saya dah kehilangan skill tu. Jadi maknanya cukup saya kata tak ada ke mana lah dendam ni, sampai dah masanya untuk memaafkan dan move forward. Ya. Jadi pengakuan itu, Yusuf kata janganlah rasa malu. Allah mengampunan yang diminta. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Yang penting kita kena uruskan yang dekat Palestin sana, iaitu ayah. Ya. Lalu Yusuf AS telah memberikan bajunya kepada adik-beradiknya untuk dibawa balik ke Mesir, ya, balik ke Palestin. Katanya dalam ayat yang ke-9, qamisi hadha alquhu ala hadha fa alquhu ala wajhi abih ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Ambil bajuku ini dan letakkan ia lah, ya, ke wajah ayah, ya, ayahku. Insya-Allah maknanya akan kembali semula penglihatan. Ya'ti basiran, ya, wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Dan apabila ayah sudah dapat melihat, maka datanglah dengan seluruh seisi keluarga ke Mesir ini. Ya, diberikan baju. Ya. Memang saya tak tahulah dari segi saintifik dia macam mana kan. Tetapi kalau dalam proses mendidik anak-anak, terutamanya bila ayah lah khususnya outstation, ya, contoh gitu, maknanya baju-baju kain plekat masam-masam ayah tu, itu satu penyembuhan yang berkesan. Bukan sahaja untuk anak-anak, untuk mak dia juga lah, ya. Jadi maknanya bapa-bapa bila nak outstation lama-lama 4-5 hari tu, janganlah terlebih rajin semua baju terus bawa masuk dalam washing machine. Biarkan dalam bakul, nanti isteri ke anak akan pilih mana yang dia nak simpan, yang masam-masam tu. Ya. Untuk memujuk, kadang-kadang budak ni demam. Macam saya tu sebulan pergi ke Istanbul, bulan 2 hari tu pun sebulan juga dekat Turki. Jadi tinggallah kain plekat. Sebab tak perasan ke maknanya nak cium ke nak apa saya tak tahulah. Maknanya bau kita tu maknanya boleh membantu untuk meredakan rasa kesedihan yang dalam, ya. Itu perkara biasa, ya, dalam rumah tangga. Jadi ambil baju ni, campakkan pada wajah, penglihatan ayah akan sembuh. Dan bila keluarga ke Mesir, dia nak sampai kepada kemuncaknya. Lalu mereka pun membawalah berapa orang yang balik. Bunyamin balik tak tahu, tak nampak dalam penerangan, ya. Tapi adik-beradiknya telah balik ke membawa bersama-sama dengan Yakub, membawa bersama-samanya dengan baju yang diberikan oleh Yusuf. Dalam ayat yang ke-94, qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Ya. Dan apabila kafilah mereka meninggalkan Mesir menuju bapa mereka di Palestin itu telah berpisah, maknanya mereka balik bersama-sama dengan rombongan yang lain, most likely-nya bukanlah dekat depan pintu rumah, tetapi ada jarak yang signifikan, tempat di mana adik-beradik Yusuf dan rombongan-rombongan lain daripada Mesir yang bersama-sama dengan mereka itu berpisah menuju ke haluan masing-masing. Yakub yang berada di rumah itu sudah menyatakan bahawa inni la ajidu riha Yusuf, aku seperti terhidu bau Yusuf. Itulah betapa kuatnya emosi, attachment, kasih sayang bapa itu, sehingga baju tu masih lagi berjarak sedikit lah, ya, daripada rumah itu, tapi Yakub yang berada di rumah sudah pun dapat menghidu. Aku dapat hidu bau Yusuf. Betul lah kata ayat Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, menggambarkanlah, maksud dia orang Yahudi ini kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak describe tahap kenalnya sebenarnya Yahudi terhadap kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita ni sepatutnya lah sebagai seorang bapa khususnya, dan juga ibu semestinya,
tahap kita kenal anak ni, kita je yang boleh describe. Orang lain mungkin tak faham. Maksud dia, kalau saya di rumah tu lah, maksud dia, tengok tahi tu tahu tahi siapa. Ke macam mana? Kan Maksud dia, tahu tahi siapa, tak usahlah tipu. Ya, nak bagi tahu lah, anak jangan cuba nak tipu bapak. Ya. Bapak tahu ni tahi, bapak kenal anak. Tu tak bapak kenal anak. Tu tak kira lagi tangisan, of course lah, walaupun menangis, tahu dah siapa yang menangis tu. Ya. Kemudian bau, tahu dah bau siapa. Ya, mana kalau bapak kata duduk kat belakang 3 orang masam-masam daripada pagi petang, ya Allah, saya rasa itulah petang-petang menderita bau busuk. Petang-petang menderita bau busuk. Busuk tak? Kan tak faham saya kan, kenapa yang busuk sangat balik sekolah pagi elok je. Kenal tu dia punya tahap tahunya kita tentang anak kita kan. Jadi kata Yaqub, aku tercium bau Yusuf. Tetapi yang sedihnya kerana selepas dia menyebut itu, ya, inni la ajidu riha Yusuf, tetapi ditaklik, dikomenkan di hujungnya itu, laula antufannidun, itu pun kalau sekiranya kamu tidak menganggap aku ini sebagai orang yang nyanyuk. Maknanya ada rasa tekilan kerana dia sentiasa abuse, ya, didera oleh anak-anaknya yang menghina dia, yang memberikan label-label yang menyedihkan dia. Tetapi Yaqub adalah seorang yang sangat conscious, seorang yang tahu apa yang dia fikirkan, seorang yang meyakini dengan kuat terhadap nasib yang ada pada Yusuf, dan dia tidak pernah cakap merepek ke apa ke selama ini. Maka kata Yaqub AS, ya, sesungguhnya aku terbau bau Yusuf. Jika kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk, ya, tentulah kamu akan percaya. Maknanya menggambarkan apa yang ada dalam diri Yaqub AS. Maka bila saya mungkin gap dia tu tak jauh sangatlah, maka sampai anak-anak dia pun sampai di rumah bersama dengan dialog ini. Maka bila disebutkan begitu, anak-anak tadi kata apa? Innaka lafi dhalalikal qadim, innaka lafi dhalalikal qadim. Demi Allah, ayah ni masih lagi sesat dengan kesesatan sejak sekian lama. Kalau tengok kepada dialog di Mesir tu, kira dah insaf dah. Ya, saya kata insaf dah. Tapi itulah, man syaba ala syai'an syaba ala syai'in syaba alaih. Siapa yang dah lama sangat dengan perangai itu, sampai ketua lah perangai itu, tidak bertaubat, mereka dah mengaku salah. Tapi dia tidak bertaubat, mereka dah mengaku salah, tapi dah terbiasa sangat menghina bapak tu. Jadi bila bapak cakap macam tu, laju je mulut tu berkata, ya tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, sesungguhnya engkau ni masih selama-lamanya. Maknanya terhadap semua perkara lah yang telah disebutkan ini, ya, masih berkasar. Sebagai peringatan lah kepada kita, untuk orang-orang terutamanya macam saya ni, yang tinggal setahun lebih je lagi nak masuk umur 40 ni, sungguh-sungguh lah, ya, mujahadah, fikir sungguh-sungguh tentang diri, apa perangai-perangai yang dirasakan sesuai untuk dibawa menuju ke usia tua. Mana-mana yang tak sesuai tu, inilah masanya untuk ubah, ya, perangai tu. Kalau dah naik sampailah ke umur sekian-sekian tu, masih lagi dengan perangai yang tak senonoh tu, payah benda tu nak diubah. Ya, dengan tingkah laku ni tadi. Baik. Maka apabila sampai kepada baju tersebut diberikan kepada bapanya dalam ayat yang ke anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka sebaik-baik sahaja datang, ya, pembawa khabar berita yang menggembirakan itu, maka dia pun telah, maksud dia tadi, yang rombongan ini masih lagi berada di luar rumah, ya, dekat simpang jalan ke mana ke, baru berpisah antara rombongan lain menuju ke perjalanan seterusnya dengan mereka yang nak menuju ke rumah. Yaqub yang dah ada di rumah tu sudah terbau dengan bau Yusuf, dan anak lain yang berada di rumah itu telah menempelak, ya, dengan mengatakan ayah ni tak habis-habis dengan perangai dengan perangai kesesatan yang selama ini ada, kan. Tetapi apabila rombongan bersama dengan baju itu sampai, baju itu diberikan kepada Yaqub alaihi salam, lalu celiklah kembali
ya, terbuka semula matanya, dapat melihat. Lalu kata Yaqub, ya, bukankah aku telah katakan kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui dengan perantaraan wahyu daripada Allah terhadap perkara yang tidak kamu ketahui. Maknanya ini adalah bukti Yusuf masih hidup. Menjadi bahan cemuhan kamu, aku yang menjadi bahan cemuhan kamu, inilah hakikatnya. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu, ya, kerana aku adalah merupakan seorang rasul dengan pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terbuktilah kebenaran Yaqub alaihi salam atas dakwaannya selama ini, keyakinannya, ya, terhadap hidupnya Yusuf alaihi salam, dan telah terbuktilah perkara ini. Lalu, ya, dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, abana istaghfir lana ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Lalu kata mereka, wahai ayah, mohonlah keampunan daripada Allah untuk dosa-dosa kami, kerana sesungguhnya kami dahulunya adalah orang-orang yang bersalah. Jadi maknanya sepakat dah semua orang bahawa mereka semua selama ini berada dalam keadaan salah, maka mereka meminta daripada Yaqub untuk memohon keampunan daripada Allah untuk mereka. Dalam arti kata yang lain, hidupnya Yusuf itu adalah menjadi seperti tanda-tanda kebenaran kerasulan Yaqub alaihissalam. Ya, kerana para nabi dan rasul ini, mukjizat yang berlaku adalah untuk menzahirkan kebenaran ajaran mereka. Dan Yaqub alaihissalam, antara yang kita dapat lihat, kepercayaannya terhadap selamatnya Yusuf daripada segala usaha untuk menghapuskan Yusuf itu tidak akan berlaku. Yusuf tetap hidup kerana pemberitahuan daripada Allah. Dan apabila sampai baju ini, maka ini membuktikan kebenaran apa yang aku percaya selama inilah. Maka anak-anak dia minta maaf. Bila anak-anak dia minta maaf, apakah kata Yaqub alaihissalam? Kata Yaqub alaihissalam dalam ayat yang ke saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nantilah aku minta ampun untuk kamu daripada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesuatu yang mengejutkan apabila Yaqub alaihissalam agar mereka dimaafkan, anaknya agar mereka dimaafkan, dan Yaqub memohon daripada Allah keampunan untuk mereka, Yaqub tidak segera semoga Allah mengampunkan kamu, sebab mereka minta kan, tak, ya, ya Allah ampunkanlah anak-anakku ni, tak, ya, taswis sawafa itu taufa, ya, taswis sawafa itu adalah merupakan satu penangguhan. Nanti aku minta daripada Allah untuk ampunkan kamu. Mengapakah Yaqub menangguhkan permohonan keampunan daripada Allah ke atas anaknya? Kita sukar untuk menjawab, tiada penjelasan, tetapi daripada konteks keseluruhan apa yang berlaku, ia memaparkan luka yang begitu mendalam di dalam jiwa Yaqub. Sedangkan Yusuf yang tercampak di dalam perigi segera memaafkan abang-abang dia dan memohon daripada Allah agar mengampunkan mereka. Tetapi Yaqub sebagai bapa menangguhkan permohonan keampunan daripada Allah untuk anak-anaknya, kerana Yusuf dibuli oleh adik-beradiknya secara fizikal, tetapi Yaqub dibuli secara, ditekan, ditindas, diseksa secara emosi. Maka menyebabkan lukanya lebih mendalam dan sulit untuk seorang bapa memaafkan anak-anaknya dengan segera. Bukan tak maafkan, dia kata nasiblah korang, tak ada, aku akan ampunkan kau nanti, bagi sedikit masa. Ya, maksud dia macam itulah. Jadi sebab itulah, ya, anak-anak jangan mudah-mudah untuk lukakan hati orang tua. Malah juga antara ibu dengan bapa, orang selalu menyatakan bahawa yang kaya dengan emosi itu adalah wanita, ya, berbanding dengan lelaki. Lelaki ni dia kering, dia tak pergi bahasa sikitlah, ya. Tetapi wanita ni lebih banyak perasaan, maka kena jaga perasaan wanita. Betul, ya. Kalau Al-Ghazali menyatakan wanita itu 9 fikiran
9 perasaan satu fikiran, orang lelaki 9 fikiran satu perasaan, untuk menggambarkan secara nisbahnya tentang kelebihan dan juga kekurangan kedua-duanya secara equal, secara sama rata. Ia menggambarkan kita kena sensitif dengan perasaan kaum wanita, sebab mereka orang yang emosional. Ya, manakala lelaki kena respect pemikiran dia, kena respect pendapat dia. Ya, dia tak layanlah bunga-bunga ke bagi sekelat ke apa, dia makan kalau bagi sekelat. Tapi kalau nak ambil hati orang lelaki, maknanya sekali-sekala mengalah, ikut cakap. Rumah saya ada pula. Rumah saya ada pula. Yang lain pula cerita kan. Ikut cakap sajalah, saya gurau kan. Tetapi oleh kerana pada wanita itu ada satu fikiran, manakala lelaki pula satu perasaan, jangan satu fikiran wanita itu kita terlepas pandang, sehingga kita rasa pemikiran seorang wanita tidak signifikan. Dan walaupun orang lelaki itu hanya ada satu perasaan, tetapi perasaan itu jangan buat-buat macam dia tak wujud. Maksud dia, kerana satu perasaan itu sekali dia terguris, lukanya amat dalam. Macam meluahkan perasaan pula. Tak ada, saja je. Ya. Jadi Yaqub alaihissalam, ya, begitu mendalam, ya, rasa sedih dia sehingga dia tertangguh untuk memohon keampunan. Ya, ayah-ayah ni. Jadi kena hati-hatilah dengan perasaan bapa. Ya, kadang-kadang kita ni jaga perasaan mak, jaga hati mak. Kadang-kadang kita terlepas pandang bapak kita. Ya, orang Melayu pun lagu semua lagu mak ni. Ibu engkaulah ratu hati. Lagu bapak ada? Tak ada. Bapak cukup bulan tak duit belanja. Jadi perasaan bapa diabaikan. Ya, jadi kadang-kadang bapak kecil hati. Ya, jadi kita kena hati-hati jugalah dalam kes ini. Untuk ayah saya memang suka teringat perbualan pada satu hari itu. Ayah saya balik daripada Mekah. Masa tu saya tingkatan 3. Saya tanya pada ayah saya lah, saya kata, abah pergi Mekah doa apa kalau boleh tahulah. Jadi dia kata adalah kan, mula dia tak apa nak cerita. Lepas tu akhirnya dia kata, satu dia doa supaya anak-anak periksa elok, saya nak SRP tahun tu, dia doa. Kemudian yang keduanya dia kata dia doa supaya Allah jangan panjangkan umur dia sampai nyanyuk. Dia kata dia minta pada Allah jangan panjangkan umur dia sampai nyanyuk. Dia takut kalau dia nyanyuk nanti anak-anak dia dahaka. Dia cakap macam tu lah. Ya, jadi saya macam mengarut lah. Tapi tu kan, ya, macam mengarut lah. Tapi ialah maknanya jadilah ya. Maknanya 2 tahun selepas itu, masa saya tingkatan 5, ayah saya meninggal dunia, ya. Pada usia yang agak muda lah, 57, 50. Memang bila orang tua ni susah. Maknanya memang bila orang tua ni susah kita nak jaga hati dengan perasaan dia. Apatah lagi lah dalam keadaan yang sebegini, daripada muda sampai ketua, macam-macam perangai kau buat, ya, kepada ayah. Bila sampai peringkat-peringkat ini, anak mengaku salah, tetapi ayah kata saufa astaghfir lakum, ya, saufa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nanti aku akan mohon keampunan daripada Allah. Penangguhan itu adalah kerana rasa kesedihan yang mendalam, ya. Baik, pada ayat yang ke-99, meneruskan misi kita kerana anak anda, meneruskan misi kita kerana anak anda yang begitu hebat itu, ya, kini menanti di Mesir, ya, iaitulah Yusuf, yang meminta supaya kita sekeluarga semuanya untuk pergi ke Mesir. So dalam ayat yang ke-99 dipaparkan perihal tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala udkhulu Misra insyaallahu aminin. Maka ketika mereka, yakni Nabi Yaqub dan juga keluarganya, masuk ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf, Yusuf segera menyambut serta memeluk kedua ibu bapanya sambil berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya-Allah kamu berada di dalam keadaan yang aman. Maknanya Yusuf bukanlah menunggu di istana kan, di balai mengadap, ya. Mana tak sampai lagi orang tua ni kan, tak ada. Dia pergi, ya, sampai masuk saja mereka ke Mesir, Yusuf telah menyambutnya. Masuklah ke Mesir ini dengan aman. Segala kesedihan, segala tekanan, segala kesusahan yang ditanggung selama ini telah berakhir. Masuklah sini dalam keadaan yang aman. Kembali kita bersatu di dalam sebuah keluarga. Lalu kita telah sampai kepada penghujung, ya, perjalanan
Yusuf telah membawa keluarganya ke kediaman beliau, ke kediaman baginda. Dan apabila sampai ke sampai kepada istana ataupun tempat kediamannya, kita lihat dalam ayat yang abawaihi alal wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwas samiul alim. Yusuf alaihissalam telah membawa keluarganya masuk ke dalam kediamannya, dan Yusuf telah membawa kedua ibu bapanya, dan dia telah mendudukkan kedua ibu bapanya bersama-sama di atas kerusi kebesaran, di atas arash, kalau silakan begitu. Dan setelah itu mereka semua tunduk memberikan hormat kepada Yusuf. Kharru sujada, tunduk sujud kepada Yusuf alaihissalam. Di sini terdapat perbahasan yang agak panjang, sedikit melirik lah saya lihat, bahasan daripada kalangan ulama pada menjelaskan tentang maksud sujud berkenaan. Ada yang memahami maksud itu mereka tunduk memberikan rasa hormat, kalau tunduk tu macam itulah, tetapi oleh kerana perkataannya ialah kharru sujada, maka kharru sujada itu tidak bermaksud melainkan pada sujud yang penuh, maknanya sujud sehingga ke bawah, sujud yang lengkap dan sempurna. Tetapi adakah sujud itu merupakan sujud ibadah ataupun sujud penghormatan? Pastinya sujud itu adalah sujud penghormatan. Dan penghormatan itu lebih utamanya yang mendorong kepada sujud itu adalah rasa pada diri mereka tentang kebesaran Allah yang mengatur kejadian-kejadian ini sehingga akhirnya Yusuf menjadi seperti ini dan keluarga ini dapat disatukan. Jadi dia punya muntalak dia yang mencetuskan sujud itu bukanlah menghormati ataupun submit diri mereka kepada Yusuf, tetapi atas rasa merasai kebesaran Allah dengan apa yang terjadi di hujung perjalanan kisah ini, lalu mereka pun memberikan rasa hormat. Dan apabila sujud itu berlaku, termasuklah kedua ibu bapanya, Asy-Syamsu wal Qamar, adik-beradik 11 orang, kemudian bintang 11, matahari dan bulan, iaitulah 11 adik-beradiknya, bapa dan juga ibunya, mereka sujud tadi. Lalu Yusuf alaihi salam telah mengulas hal ini dengan berkata, waqala ya abati, wahai ayahanda kesayanganku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, inilah takwilan makna kepada mimpi yang telah dinyatakan sebelum ini. Qad ja'alaha rabbi haqqan, ianya telah direalisasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi satu kejadian yang benar-benar berlaku. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn, sesungguhnya Allah itu telah melakukan kebaikan yang amat besar kepada diriku apabila aku telah dikeluarkan daripada penjara. Wa jaa'a bikum minal badwi min ba'd, dan juga telah mendatangkan kamu daripada kawasan Badwi. Kawasan Badwi itu merujuk kepada keadaan di Palestin pada masa itu. Engkau daripada sana, yang membawa engkau datang ke sini, yang mengeluarkan aku daripada penjara, sehingga akhirnya kita bersama pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, selepas telah berlakunya segala permasalahan, kepincangan, kerosakan kerana hasutan yang berlaku di antara syaitan yang menghasut di antara aku dan adik-beradikku. Maknanya Yusuf menegaskan bahawa syaitan telah begitu sekali berada di dalam posisi yang mencetuskan masalah yang terjadi di antara beliau dan juga adik-beradiknya. Kok ada orang marah pula, kenapa salahkan syaitan? Kau adalah pejuang hak-hak asasi syaitan pula, apa bukti syaitan salah? Ayalah, memang syaitan musuh yang nyata, dan sudah tentulah
syaitan ada kombinasi dia ialah nafsu diri manusia sendiri. So it takes two to tango, kan? Maknanya tangonya ialah antara nafsu dengan syaitan tadi. Tetapi syaitan tetap memainkan peranan yang besar, dan ini lebih kuat ditonjolkan kerana berulang-ulang kali disebut Yusuf itu sebagai minal muhsinin, dan orang-orang yang muhsin ialah orang-orang yang tidak dapat distembusi oleh syaitan. Ya, aku tidak boleh menyesatkan anak-anak Adam yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Allah itu amat halus, amat teliti perancangannya terhadap apa yang ia kendaki. Yusuf telah describe Allah Subhanahu taala sebagai Tuhan yang maha latif. Apa makna latif? Latif bermaksud yang maha berhalus. Ya, perkataan latifah itu merujuk kepada halus. Halus itu bukan halus physically halus. Halus itu maknanya very detail. So maknanya Allah Subhanahu taala mengatur peristiwa ini daripada awal membawa sampailah kepada hari ini dengan begitu teliti, perfect, satu demi satu. Tidak ada apa yang berlaku secara sia-sia, semuanya seperti melengkapkan puzzle untuk menghasilkan sebuah pencapaian kemenangan yang ditonjolkan dalam peristiwa ini. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Seperti pujian yang disebutkan di awal surah Yusuf, bahawa mimpi ini Allah memilih engkau daripada keluarga Ishak, Yaqub dan juga Ibrahim adalah kerana Allah itu Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan maha berilmu lagi maha bijaksana. So dia connect balik dengan awal. Saya sebut semalam, drama, filem yang bagus ialah introduction, konflik, penutupnya terkait balik dengan apa yang ada dalam introduction di awal tadi. Baik, dan apabila perkara ini telah berlaku, ya, dalam ayat yang terakhir berkaitan dengan surah Yusuf ini, Yusuf telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang begitu bermakna apabila Yusuf berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengurniakan kepada aku kuasa pemerintahan dan mengajar kepada aku ilmu untuk menafsirkan menafsirkan mimpi. Engkaulah yang merupa bentukkan langit dan bumi. Engkaulah pelindungku, engkaulah temanku di dunia dan di akhirah. Maknanya Yusuf sudah pun sampai kepada kemuncak yang tertinggi yang boleh dibayangkan oleh seorang manusia. Maka istilah mudahnya, apa nak semua dapat dah, habis dah, tak ada apa lagi dah yang nak disusahkan hati. Maka apakah lagi yang engkau hajatkan wahai Yusuf? Kata Yusuf alaihi salam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Maka ya Allah, matikanlah aku sebagai seorang muslim dan temukanlah aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Itulah akhirnya hakikat makna sebuah kehidupan, iaitu tidak lengkap segala apa yang kita dapat dalam hidup ini. Tidak ada makna segala kesusahan yang telah menjadikan kita hero di mata manusia dan sebagainya, kerana akhirnya yang kita dambakan adalah sesuatu yang setiap insan itu miskin terhadapnya, iaitu memohon kepada Allah agar dimatikan sebagai seorang muslim dan dihimpunkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang soleh. Itulah doa pemimpin Mesir yang berada di kemuncak pemerintahan, tidak lebih daripada sekadar sebuah husnul khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dengan apa yang telah dipaparkan di dalam perjalanan kisah Yusuf, seperti yang saya sebutkan semenjak daripada semalam, memberikan ruang untuk kita menyelami Al-Quran, bukan daripada aspek intelektualnya, bukan daripada aspek mengubah cara kita memandang kehidupan seperti yang banyak saya sentuh di dalam penyampaian-penyampaian yang sebelumnya, tetapi mengajak manusia untuk mengenal akan hakikat diri mereka, potensi yang ada pada diri manusia untuk menjadi begitu jahat, potensi yang ada pada diri manusia untuk bersabar, potensi yang ada pada diri manusia untuk menjadi insan yang pemaaf. Maka kisah ini memaparkan bukan Yusuf
bukan memaparkan Yakub, bukan memaparkan Bunyamin, bukan memaparkan aka Zulaikha ataupun Imratul Aziz, tetapi yang dipaparkan adalah cebisan-cebisan daripada hakikat diri seorang kita, setiap kita. Yang ciri Yusuf itu, yang ada pada Zulaikha itu, yang ada pada Imratul Aziz, yang ada pada Al-Aziz, yang ada pada bapa, pada keluarga anaknya, itu adalah merupakan cebisan-cebisan yang membentuk diri kita. Maka pandanglah melalui cerita itu diri kita, ambillah iktibar daripadanya, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dalam menempuh kehidupan yang sangat mencabar ini. So, dari segi perjalanannya, kita sudah benar-benar hampir sampai ke penghujung. 10 ayat yang terakhir daripada surah Yusuf merumuskan wrap up balik, memaparkan tentang pengertian makna kehidupan, dan di hujung sekali pada ayat yang ke-111 apa yang disebutkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah umat-umat yang terdahulu daripada kamu itu, padanya ada ibrah, teladan untuk orang-orang yang berfikir, mencari makna terhadap sesuatu. Sesungguhnya kisah-kisah itu bukanlah cerita yang diada-adakan, tetapi ia adalah untuk membenarkan apa yang telah ada di sisi kamu daripada keterangan pada syariat yang terdahulu, dan memperincikan setiap segala sesuatu, dan seterusnya ianya menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ada sedikit poin akhir yang ingin saya letakkan, iaitu apabila kita meninjau supaya kita dapat wrap up sikitlah. Pertama sekali, apabila kita buka di dalam Al-Quran, kita akan bertemu dengan banyak tempat di mana apabila disebutkan tentang Yakub, selepas perkataan Yakub itu ada perkataan Al-Asbat. Perkataan Al-Asbat. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 136, wa ma unzila ilaina qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Begitu juga dalam ayat Al-Baqarah 140, dalam surah Ali Imran ayat 84, begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 163. Setiap kali Allah menyebut senarai beberapa orang rasul ini, apabila disebutkan tentang Yakub, ia akan disusuli dengan Al-Asbat. Siapakah yang dimaksudkan dengan Al-Asbat ini? Al-Asbat ini dibicarakan oleh ulama-ulama tafsir, yang mana Al-Asbat ini datang dari disebutkan di dalam 4 ayat yang saya bacakan sebentar tadi, pada menyusuli sebutan nama Yakub. Wa hadza zikru ja'al al-katsirin ya'tabiruna al-asbat hum abna Yaqub al-Isna Ashar. Kerana banyak kali disebut asbat selepas Yakub, maka ramai di kalangan ulama tafsir menanggap pengertian al-asbat itu merujuk kepada anak-anak Yakub AS yang 12 orang itu. Benarkah al-asbat itu bermaksud anak-anak Yakub? Kerana kalau sekiranya kita menerima penafsiran yang begitu, al-asbat itu adalah para anbiya. Maka apabila kita menerima al-asbat itu sebagai 12 orang anak Yakub, bermakna kita juga perlu menerima hakikat bahawa 12 anak Yakub, yakni adik-beradik Yusuf, termasuk Yusuf ini, mereka itu semua adalah merupakan para anbiya. So persoalannya, adakah mereka itu yang kita dengar cerita daripada semalam tadi ini, mereka itu adalah para anbiya? Hal ini dibahaskan. Perbahasan ini sepatutnya tidak timbul kekeliruan di kalangan umat Islam, kerana tidak ada sebarang dalil yang menyatakan bahawa adik-beradik Yusuf itu adalah merupakan anbiya. Yang ada menyebutnya sebagai anbiya ialah literature daripada Genesis, daripada Al-Ahdul Qadim, Sifr Takwin, yang menceritakan tentang kisah Yusuf dan menyatakan mereka itu semua adalah merupakan anbiya.
Tetapi dalam literatur umat Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, tidak ada disebut mereka itu sebagai anbiya. Dan bagaimanakah kita nak mensabitkan adik-beradik Yusuf itu sebagai Nabi? Kita tak dapat melakukannya atas dua sebab. Sebab yang pertama, untuk mensabitkan seseorang itu sebagai Nabi, ia perlukan kepada dalil khusus pada menyatakan dia itu adalah merupakan seorang Nabi. Dan dalil itu tak ada. Yang keduanya, perlakuan adik-beradik Yusuf itu tidak memungkinkan mereka untuk diterima sebagai para nabi. Walaupun sekadar perangai-perangai sebelum dilantik menjadi nabi, kok-koklah lepas segala-galanya berlaku maka mereka semua menjadi nabi, pun tak kena, kerana kepincangan yang dilakukan oleh adik-beradik Yusuf itu agak berat. Ya, nanti saya cari senarai kesalahan dia. Contohnya lah, ya, bahasa mereka yang sangat kasar kepada Yakub. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapa kami berada dalam kesesatan yang nyata. Oh, ni ayat dia. Tallahi tafta'u tazkuru Yusuf hatta takuna haradan atau takunu minal halikin. Ya, demi Allah, ayah ni asyik nak fikir pasal Yusuf sahaja sehingga menjadi sedih dan sehingga menjadi sakit dan sehingga musnah. Ya, maknanya boleh menghancurkan diri dengan sifat yang seperti ini. Kemudian dalam ayat yang lain pula, Tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Demi Allah, sesungguhnya ayah ni tak habis-habis lagi berada dalam kesesatan yang sejak sekian lama. Ya, itu adalah kata-kata yang kasar, yang makian yang tidak tergambar diungkapkan oleh para anbiya ataupun bakal anbiya. Ya, anbiya apa ni, wannabe kan, ya? Maknanya tak boleh. Malah yang paling berat lagi ialah Syekh Saleh senaraikan kesalahan-kesalahan mereka, ya. Yang empat ni, tuduhan mereka kepada Yusuf. In yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalaulah betul Bunyamin itu mencuri, apa nak heran? Abang dia dulu pun mencuri juga. Tuduh Yusuf sebagai pencuri. Maka ini adalah akhlak yang tidak membolehkan al-asbat dinisbahkan kepada adik-beradik Yusuf, lalu mereka itu dianggap sebagai para anbiya. Maka sebenarnya asbat ini apa? Asbat ini datang daripada perkataan as-sabt. Ya, dan as-sabt ini maksud dia abnaul ibn, anak-anak kepada anak, ataupun furu', cabang, ya, yang bercabang, yang berkembang. Daripada satu dia berkembang menjadi banyak. Dia juga ditakrifkan sebagai qabail, ya, dalam setengah penafsiran. Maka secara ringkasnya boleh kita katakan bahawa al-asbat itu bermaksud dengan merujuk kepada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang Allah mengutuskan kepada Bani Israel ramai para nabi, cuma nama yang disebut hanya sebahagian saja, ya, Yusuf, Musa, Isa, ya, Sulaiman, itu antara nama-nama yang disebut, Daud dan sebagainya. Tetapi ada ramai lagi para anbiya yang diutuskan kepada Bani Israel yang tidak disebutkan nama mereka. Maka al-asbat itu pemahamannya ialah merujuk kepada nabi-nabi berkenaan yang diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel, yang nama-nama mereka tidak disebutkan di dalam nas Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Baik, itu persoalan berkaitan dengan al-asbat. Dan bahagian yang the very last one yang ingin saya kongsikan sebelum kita berehat seketika, kita jawab soalan dan kemudian kita rumuskan perbincangan kita, ya, di hujung program, iaitulah berkenaan dengan satu peristiwa yang berlaku di dalam Al-Isra' wal Mi'raj. Ya, nakhtimu kalamana an wafati Yusuf alaihi salam bima qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatul Mi'raj, haitsu rawa Al-Bukhari wal Muslim an Malik bin Asasah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadithil Mi'raj at-tawil. Panjanglah, ya, hadisnya. Fa ataina as-samaa ats-tsalitsah qila man hadha qila Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad qila wa qad ursila ilaih qala na'am qila marhaban bihi wala ni'mal maji'i jaa. Ya, kemudian sama itu fa ataitu Yusuf fasallamtu alaih faqala marhaban bika min akhin wa nabi.
ya, hadis riwayat Al-Bukhari ya, dan juga Muslim. Dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi SAW bersama dengan Jibril ketika berada di langit yang ketiga telah bertemu dengan Yusuf alaihissalam. So Yusuf alaihissalam telah ditempatkan di langit yang ketiga bertemu dengan baginda dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan apabila Yusuf mengetahui yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun diutuskan sebagai rasul kepada umat manusia pada ketika itu, beliau telah menyambutnya dengan berkata, marhaban bika min akhin wa nabi. Ya, selamat datang, ucap apa, aku adalah Yusuf, iaitulah saudaramu dan juga nabi seperti kamu. Laqad wada'allahu azza wa jalla Yusuf alaihi salam fi samai tsalisah liistiqbali Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi urujihi ila samawatil ula. Allah telah menempatkan Yusuf alaihissalam pada langit yang ketiga dan menyambut Muhammad SAW ketika Mi'raj ke langit yang tinggi. Amma qabru Yusuf fil ard fahuwa mubham ghairu muhaddad wa jismuhu fihi la yabla li'anna al-ard la ta'kul ajsad al-anbiya. Wa bihadza nakhtimu kalamina tahlili an qissati Yusuf al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Allah SWT telah menempatkan Yusuf alaihi salam pada langit yang ketiga untuk menyambut Muhammad dalam peristiwa Mi'raj. Adapun kubur Yusuf yang berada di atas muka bumi, maka ia adalah sesuatu yang mubham, yang tidak dapat disabitkan benarkah itu merupakan makam Yusuf alaihi salam. Dan dengan penerangan ini berakhirlah perjalanan perbahasan kami secara terperinci berkenaan dengan kisah Yusuf, iaitulah insan mulia, anak insan mulia, anak insan mulia, anak insan mulia, iaitulah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi dengan penjelasan itu tadi berakhirlah perkongsian yang terdaya saya untuk seminar kita pada kali ini. So macam mana, bagaimanakah Yusuf berada di langit yang ketiga, kita tidak tahu, ya. Maknanya itu yang disebutkan oleh Allah SWT, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Pertemuan tersebut, Isra wal Mi'raj, berlaku dengan jasad dan roh Nabi SAW. Bagaimanakah pertemuan itu terjadi, kita tidak berkeupayaan untuk menjelaskannya kerana ia adalah merupakan satu mukjizat yang terjadi dalam satu dimensi lain yang rumit untuk kita menyatakan bagaimanakah pertemuan itu terjadi. Walaupun tidak dinafikan ada usaha-usaha yang dibuat oleh alim ulama untuk membicarakan macam mana nak mengenakan riwayat yang sahih itu dengan penjelasan secara saintifik, ya. Tetapi untuk diri saya bercukupan, walaupun saya rasa otak saya otak yang mengambil berat kepada rasional dalam penjelasan terhadap banyak perkara aspek yang berkaitan dengan agama. Ya, semalam alhamdulillah ada orang sampaikan kepada saya kata Ustaz Rizal sedang menyebarkan ajaran Islam Protestan. Islam Protestan pula, hari tu law daun, lepas tu bongkah ais, yalah, betul, macam-macam, ya. So semalam dapat Muslim Protestan, Islam Protestan. Memang saya pembangkang pun so Protestan kan, ya, whatever lah, ya. Tapi walaupun saya fikir macam tu, tetapi bagi perkara-perkara yang bersifat mukjizat, saya boleh mengenyangkan diri saya untuk menerima ia sekadar seperti apa yang dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, bahawa Yusuf yang telah meninggal dunia di Mesir, tadi saya skip sikit penjelasan tersebutlah. Apakah akhir kesudahan? Keluarganya berhimpun di Mesir. Kelihatan daripada beberapa ayat lain menunjukkan penduduk Mesir tidak menyahut seruan Nabi Yusuf AS dengan banyak. Mereka mengambil manfaat daripada pentadbiran yang baik Yusuf, tetapi seruan dakwah Yusuf tidak disambut dengan baik, kerana apabila Allah mengutuskan Nabi Musa AS, ungkapan yang disebutkan pada masa itu ialah berkenaan dengan Yusuf, bahawa Yusuf itu sudah pun halak pada bicara orang Mesir. Halak itu maknanya Yusuf tu dah hancur dah. Jadi istilah yang dipakai untuk merakamkan ungkapan penduduk Mesir pada ketika itu, mereka mengungkap kematian Yusuf itu sebagai satu kemusnahan. So itu adalah satu ungkapan yang menggambarkan mereka reject
Yusuf. Maka hanya sedikit sahaja daripada penduduk Mesir yang beriman dengan Yusuf AS. Maka Yusuf telah meninggal dunia, dijangkakan berlaku di Mesir kerana tidak ada indikator baginda pergi ke tempat lain. Begitu juga dengan keluarganya dan seterusnya dengan perjalanan-perjalanan yang berikutnya lah. Ya, jadi itu sedikit yang telah saya letakkan tadi. Semoga kita mendapat iktibar. Break sekejap ke? Kita break sekejap. Saya berikan laluan kepada Arif untuk memberikan sedikit pengumuman dan mungkin nak isi borang ni kot, ya, borang muhasabah program kan, ya, bagi feedback sikit macam mana Muslim Protestan ni kan, macam okey ke tak okey, jadi tulislah lebih kurangnya, dan insyaAllah saya akan respon kepada beberapa set soalan yang ada kat sini dengan meraihkan masa insyaAllah. Wallahualam. Okay, Alhamdulillah kita dah